Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita secara online dari rumah untuk mata pelajaran adab dan akhlak. Okey, hari ini Ustazah akan bagi lagi satu tajuk kecil yang baru tetapi dalam tajuk yang sama, iaitu adab berjalan. Tajuk 1, adab berjalan. Seterusnya Ustazah akan bagi nota dan sedikit penerangan tentang akibat tidak mengamalkan adab berjalan yang pertama, dan yang kedua adalah hikmah mengamalkan adab berjalan. Ustazah mula dengan yang pertama, akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Okey, akibat bermaksud apakah kesan sekiranya kita tidak beradab ketika berjalan. Okey, yang pertama adalah mendapat dosa. Okey. Yang kedua adalah terdedah kepada bahaya. Okey, terdedah kepada bahaya bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk orang di sekeliling kita. Okey, perbuatan tidak beradab ketika berjalan akan mengundang bahaya. Okey, seterusnya yang ketiga adalah tidak berdisiplin. Okey, tidak berdisiplin seperti dalam gambar raja, dalam perjalanan pemandu tidak berdisiplin akan mengundang bahaya kepada orang lain ataupun pemandu yang lain. Okey, yang keempat adalah dikeji dan dicaci. Okey, orang-orang yang tidak mengamalkan adab ketika berjalan akan dikeji dan dicaci oleh orang di sekeliling. Okey, yang kelima, tidak disukai oleh orang lain seperti yang Ustazah terangkan tadi. Perbuatan tidak beradab sangat-sangat tidak disukai oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah lahir syak wasangka orang lain. Okey, syak wasangka bermaksud perasaan yang tidak enak ataupun buruk sangka daripada orang lain. Okey. Itu sahaja untuk akibat tidak mengamalkan adab ketika berjalan. Okey, Ustazah teruskan lagi untuk tajuk yang kedua, ialah hikmah mengamalkan adab berjalan. Okey, apa kelebihan, apa kebaikan sekiranya kita mengamalkan adab ketika berjalan. Okey, yang pertama adalah semestinya mengeratkan silaturahim. Di mana sahaja kita berada, sekiranya kita beradab ketika berjalan, kita akan mudah untuk membuat hubungan yang baik sesama masyarakat di sekeliling. Okey, yang kedua adalah merupakan amalan mulia. Okey, sekiranya kita beradab ketika berjalan, ianya merupakan amalan yang sangat mulia dan dituntut dalam Islam. Okey, yang ketiga adalah mewujudkan suasana harmoni. Okey, beradab ketika berjalan akan mendatangkan suasana yang aman, damai dan harmoni dalam kalangan lapisan masyarakat. Okey, yang keempat, mengajarkan kita supaya lebih berdisiplin. Okey, sekiranya kita beradab ketika berjalan, ianya seterusnya akan menjadikan diri kita lebih berdisiplin walau di mana kita berada. Okey, yang kelima iaitu yang terakhir, dilindungi walaupun di mana jua kita berada. Okey, Allah sangat menuntut kita untuk sentiasa beradab walaupun di mana sahaja kita berada, dan sekiranya kita beradab ataupun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, kita akan sentiasa dilindungi dan diberkati dalam perjalanan. Okey, itu sahaja untuk
Hikmah mengamalkan adab berjalan. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Ustazah harap anak-anak murid Ustazah dapat faham apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Ustazah tutup nota hari ini dengan berkongsi sedikit hadis riwayat daripada Muslim, iaitu berkenaan dengan adab berjalan. Daripada Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW telah memberi contoh berjalan yang baik. Sesungguhnya Rasulullah SAW berjalan dengan tegak. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat mengulang kaji pelajaran di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada nota akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.